haji, umrah, sedekah, dalam keadaan hati kita, amalan hati kita tidak seiring, kata ulama, takkan sampai kepada Allah. Kita takkan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mesti seiring. Dia kena seiring. Amalan zahir mesti diiringi dengan amalan batin, amalan hati. Bukan sekadar mentaati Allah pada zahir. Wajib kita usahakan agar batin kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita orang yang banyak melakukan ibadat, kita solat 5 waktu, baca Quran, bersedekah, berwakaf, tetapi hati kita tidak patuh kepada Allah. Contohnya, Allah melarang kita daripada berhasad dengki, tapi kita tidak meninggalkan hasad dengki. Bahkan kita bersifat dengan hasad dengki dalam keadaan kita banyak melakukan sembahyang, dalam kita banyak melakukan ibadat, baca Quran, tetapi hati kita tidak mentaati perintah Allah, hati kita melanggar perintah Allah. Allah melarang kita daripada bersifat hasad dengki. Tiba-tiba hati kita bersifat dengan hasad dengki. Contohnya, amalan yang sebegini takkan menyampaikan kita kepada Allah meskipun sembahyang kita banyak. Dan begitulah wajib bagi diri kita menjauhkan batin kita daripada sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, pantang larang di dalam ibadat. Bagi orang yang beribadat, yang nak berjalan kepada Allah, yang nak menuju kepada Allah, yang nak mencari redha Allah, di antara pantang larangnya, jangan hasad, jangan bersangka jahat, jangan berdengki, jangan berdendam, jangan ada penyakit ujub dalam hati kita, dan jangan ada takabur dalam hati kita, dan jaga lidah kita, jangan mengumpat, jangan mengadu domba. Kerana perkara-perkara inilah akan menyekat perjalanan kita, menyekat perjalanan ibadat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni akhirnya nanti di hari kiamat tetap kita takkan mendapat apa yang kita maksudkan dengan ibadat. Apa maksud kita beribadat? Apa tujuan? Maksud tu makna apa tujuan kita beribadat? Nak redha nak Allah redha kepada kita. Jadi kena ada pantang larang. Kena ada pantang larang dalam ibadat. Kena usahakanlah. Kalau sekarang ni zahir kita dah taat, kena usahakan pula batin kita supaya taat kepada Allah. Kena buang segala jenis penyakit hati. Segala penyakit hati kena buang. Suka ataupun tidak, mahu ataupun tidak, mesti kena buang. Jangan ada dengki, jangan ada hasad, jangan ada dendam, jangan ada sombong takabur, jangan ada riya, jangan ada sum'ah, jangan ada ujub dan sebagainya. Jadi ada pun yang nak disampaikan malam ni, pelajaran kita malam ni, kata Sahal rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang nak membuat ibadat, dia kena ada beberapa persiapan pada diri dia supaya dia mendapat taufik daripada Allah untuk melakukan ibadat. Yang pertamanya, kempiskan perut. Kempiskan perut ni dengan mana jangan banyak jangan banyak makan. Kerana dengan banyak makan itu akan melemahkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah. Badan kita jadi lemah, badan kita jadi lesu, silap-silap pula datang pelbagai penyakit dengan banyak makan.
Dengan banyak makan mata kita jadi mengantuk. Arif Rim. Dengan banyak makan jadi mengantuk. Kita nak mengaji jadi mengantuk nak mengaji. Lepas tu apa lagi? Tak seronok nak beribadat. Termengah-mengah, contohnya kita sembahyang dalam keadaan kita solat dalam keadaan kita termengah-mengah solat, ataupun kita ibadat dalam keadaan sakit perut. Jadi tak selesa, tidak ada kemanisan dalam ibadat kalau seandainya perut kita sentiasa kenyang. Jadi kata Sahal, bagi orang yang nak melakukan amal kebajikan, amal ibadat, amal soleh, pertama-tama sekali mestilah dia kempiskan perut. Kempiskan perut maknanya jangan banyak makan. Jangan banyak makan, sama ada dengan dia berpuasa contohnya. Yang kedua kena diam. Banyak diam. Jangan loba atas berkata-kata. Jangan tamak, jangan terlalu seronok bercakap, kecuali perkataan yang memberi faedah. Jadi kena banyak diam, kena banyak jaga dan kawal lidah kita daripada suka bercakap benda yang sia-sia. Apa ni perkataan sia-sia? Perkataan sia-sia ni perkataan yang tidak mendatangkan tak ada dosa. Perkataan sia-sia ni tak ada dosa dan juga tidak diberi pahala oleh Allah. Kita kata sembang-sembang kosong. Kita cerita pasal makanan, kita cerita pasal perjalanan, kita cerita tentang hal keadaan manusia, adat manusia. Itu orang panggil bual kosong. Jadi bual kosong, bual kosong dalam erti kata lain maknanya perkataan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan kebajikan. Jadi kena banyak diam. Bukan tak boleh cakap, boleh, tapi jangan banyak cakap yang sia-sia. Kata ulama, seandainya kita ingin bercakap benda yang sia-sia, maka gantikan dengan perkataan yang mendatangkan pahala. Contoh, kita nak sembang kosong 1 minit, 5 minit nak bersembang kosong, gantikan 5 minit nak bersembang kosong tadi dengan baca Quran contoh, ataupun selawat selama 5 minit, ataupun bertahlil selama 5 minit. Maknanya masa 5 minit tadi dah diisi dengan pahala yang banyak. Kita tengok orang yang soleh ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka yang cintakan akhirat, yang kasihkan akhirat, mereka tidak banyak bercakap. Mereka tak banyak bercakap, mereka banyak diam. Kalau mereka bercakap, pasti perkataan yang mendatangkan faedah. Bukan mereka sombong, bukan mereka merasakan diri mereka mulia sehingga tak nak bercakap, tak nak bersembang dengan orang lain dah. Mereka nak jaga perkataan, nak jaga perkataan. Jadi kena banyak diam, kecuali bercakap benda yang bermanfaat. Kalau cakap yang manfaat, tak apa, banyak pun tak banyak pun tak apa. Kalau cakap yang bermanfaat, ilmu, nasihat dan sebagainya. Kemudian dan ketiga, menjauhkan diri daripada makhluk yang dipanggil uzlah. Kena beruzlah daripada makhluk. Kalau kita nak beribadat, kena uzlah, kena tinggalkan makhluk, kena tinggalkan manusia pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya malam ni, alhamdulillah, kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni sebab apa? Sebab kita mengasingkan diri daripada manusia lain tu. Kita tinggalkan kawan-kawan kita dan sebagainya.
Kita tinggalkan urusan-urusan dengan manusia lain, barulah kita boleh hadir majlis ilmu. Berapa ramai di kalangan kita yang tak sampai majlis ilmu kerana sibuk bercampur bergaul dengan manusia. Daripada pagi sampai petang, tadi dah bergaul dengan kawan-kawan di tempat kerja, petangnya bersukan, beriadah dengan kawan-kawan lagi, malamnya keluar minum pula dengan kawan-kawan lagi. Jadi apabila kita tak boleh nak mengasingkan diri kita, tak boleh meninggalkan makhluk, kita takkan boleh beribadat. Kita takkan boleh beribadat sampai bila-bila. Kita takkan boleh duduk belajar ilmu agama sampai bila-bila. Lepas maghrib aja kawan ajak pergi sini, kita ikut dah. Lepas maghrib aja kawan ajak keluar makan gitu. Ada yang dah jadi jadual tetap dah, tiap malam mesti kena jumpa kat kedai kopi. Ada yang macam tu. Tiap malam ada program dekat kedai kopi, mesti nak duduk lepak. Lepas maghrib keluar jumpa kawan-kawan kedai kopi, mesti. Yang dah jadi adat. Tes cawan. Tapi 2 jam. 3 jam. Tes cawan 3 jam. Tes janda. Lekat tu Ustaz tu. Laki siapa? Tes janda. Arif. Bahaya tes janda ni. Yalah, di antara maghrib dan isyak, maknanya kalau kita duduk lepak macam tu, alangkah rugi masa kita. Bukankah baik kita pergi masjid, pergi dengan kuliah, pergi dengan ceramah, setidak-tidaknya ada juga pengetahuan kita tentang ibadat. Bukan lama pun, di antara maghrib isyak je, 45 minit lebih kurang macam tu. Lepas tu solat isyak. Lepas solat isyak balik tu singgahlah nak lepak kedai pun. Tapi kalau daripada maghrib sampai ke tengah malam, dalam keadaan kita tak belajar lagi, tak tahu apa lagi, jadi rugi masa kita. Rugi masa kita. Jangan raikan. Kawan-kawan ni ada masa kita kena raikan, ada masa kena tinggalkan. Arif, bila kita mati besok, Rif, kawan-kawan kita tak ikut kita terbaring dalam liang lahat tu, semua akan tinggalkan kita. Semua akan tinggalkan kita. Seorang pun takkan sanggup tolong kita nak menjawab soalan malaikat Munkar dan Nakir tu. Kita lah yang nak kena hadapi seorang-seorang. Bukan tak boleh berkawan, kena atur masa. Ada masa jumpa kawan, ada masa kena tinggalkan kawan. Bukan sentiasa nak berkawan, jadi sampai bila-bila nanti tak boleh beribadat. Tak boleh beribadat. Itu di antara sebab lah. Jadi kalau kita nak beribadat, nak banyak ibadat, nak buat persiapan mati, mesti kena tinggalkan makhluk pada waktu-waktu tertentu. Ada waktu campur makhluk, ada waktu kena tinggalkan. Kalau kita raikan makhluk di pagi, petang, siang, malam, memang habis umur kita macam tu. Nak belajar pun tak tahu, tentang semayang pun tak tahu, tentang akidah pun tak tahu, tentang syariat pun tak tahu. Sebab apa? Tak ada masa nak datang tak ada masa nak datang belajar. Isi keluar dengan kawan, jumpa kawan. Dan yang keempatnya, berjaga malam. Beribadat pada waktu malam hari. Kata setengah arifin. Siapa dia arifin ni? Arifin ni adalah golongan wali-waliullah. Arifin ni wali-waliullah. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hatinya telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata arifin? Apa kata wali-waliullah ni? Apa kata orang-orang soleh ni? Bermula lapar itu kepala modal kami.
Jadi lapar itu adalah kepala modal kami untuk beribadat. Dengan kami berlapar, katanya arifin tadi tu, katanya golongan wali-waliullah ni, dengan berlapar itu kami mampu melakukan pelbagai ibadat. Ringan tubuh badan kami nak buat ibadat. Macam-macam ibadat kami boleh buat dengan sebab berlapar tadi. Seronok ibadat, ringan nak beribadat, tidak ada gangguan pada ibadat. Itu maksudnya lapar itu modal bagi kami untuk melakukan ibadat. Dan maknanya, apa maksudnya modal itu lapar itu kepala modal kami? Dan maknanya bahawasanya barang yang hasil bagi kami daripada selesai dan sejahtera dan ibadat dan manis dan ilmu yang bermanfaat dengan sebab lapar. Dengan sebab laparlah kami selesai melakukan ibadat. Dengan sebab laparlah ibadat kami selamat daripada binasa. Dengan sebab laparlah kami dapat merasakan kemanisan di dalam ibadat. Dengan sebab laparlah kami memperolehi ilmu yang bermanfaat. Jadi modalnya lapar. Faham di sini? Kalau kita tak berlapar, kita sentiasa berkenyang, maknanya kita tak boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Boleh beribadat tapi sempurna tu, sempurna tu tak dapat. Boleh beribadat tapi kemanisan tu tak ada kemanisan. Boleh nak semayang dalam keadaan perut kita mengah, boleh semayang, tapi tak khusyuk lah semayang kita. Sakit perut, mikirkan tandas. Orang lain solat menghayati erti, menghayati maksud bacaan Quran ataupun maksud-maksud bacaan zikir dalam solat. Kita solat juga tapi memikirkan jamban. Kita solat tapi mikir jamban. Bila nak sudah, perut sakit, perut bisa. Jadi tak ada kemanisan dalam ibadat. Tidak ada kemanisan dalam ibadat. Ini ulama ajar bagi siapa yang nak buat persiapan akhirat, siapa yang nak banyak ibadat, siapa yang nak ringan tubuh badan ibadat. Ini di antara tips, di antara tips yang ahli ibadat bagi kepada kita, iaitu kena berlapar, jangan banyak bercakap, jangan banyak bergaul, kena tinggalkan makhluk pada waktu-waktu tertentu. Dan yang keempat, kena berjaga malam. Untuk apa? Berjaga malam untuk apa? Main TikTok. Berjaga malam main TikTok. Berjaga malam untuk beribadat. Tak apalah kalau digunakan TikTok tu untuk ibadat, tak apalah. Malam diceramah dalam TikTok, malam dia sendkan nasihat-nasihat, tak apa, tak ada masalah. Itu sebahagian daripada ibadat lah. Tapi yang terbaiknya solat, baca Quran, dan sebagainya yang bermanfaat lah. Jadi waktu malam ni sebenarnya Allah jadikan waktu yang sesuai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebenarnya. Siang Allah jadikan siang supaya kita mencari kehidupan. Allah jadikan siang supaya kita berusaha mencari kehidupan, mencari rezeki. Malamnya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Malam siang urusan kita dengan makhluk, malam urusan kita dengan Tuhan. Malam urusan kita dengan Tuhan. Solat maghrib berjamaah, kemudian hadir kuliah, kemudian solat Isyak berjamaah, kemudian nanti balik dia buat sembahyang witir, buat sembahyang witir.
Nanti dia baca Quran, ataupun nanti malam, tengah malam dia bangun bertahajud pula. Jadi malam ni adalah masa yang sangat sesuai untuk hamba nak berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana waktu malam ni kita dah tak ada urusan dengan manusia lain dah. Tak ada dah nak urusan dengan manusia lain, tak ada dah waktu malam ni. Selesai dah urusan dengan manusia waktu siang. Malam jangan ganggu. Malam waktu kita dengan Allah. Kita kena tegas dalam hal ni. Malam jangan ganggu. Malam kita ada aktiviti kita sendiri. Malam kita ada program untuk akhirat kita sendiri. Cukuplah siang tu, daripada celik mata sampai sebelum maghrib tu berapa jam tu. Kita itulah urusan kita dengan manusia, urusan dengan kawan, nak jumpa kawan, nak jumpa orang, nak ziarah sini, ziarah sana. Malam waktu kita mendekatkan diri kepada Allah. Hadir kuliah, belajar fardu ain. Nanti lama kelamaan ilmu kita makin banyak lah. Ilmu kita makin banyak. Daripada tak pandai semayang, pandai semayang. Daripada tak tahu apa rukun semayang, jadi tahu rukun semayang. Daripada tidak mengenal Allah, dapat mengenal Allah apabila setiap malam kita melazimkan diri kita mengikut majlis ilmu. Bukan daripada maghrib sampai pukul 12 malam dah. Lepas maghrib, katalah kuliah mula pukul 8 sampai 8.40 habis. Itu pun AJK Masjid Darjeeling. Itu pun AJK Masjid, Bilal Masjid Darjeeling. Dah tengok-tengok jam dah nak suruh berhenti. Sekejap je. Tapi tak apalah. Tapi kalau sekejap, walaupun sekejap 45 minit satu malam, tapi bila benda tu berulang-ulang tiap-tiap hari, cuba kita kumpulkan. Satu hari 40 minit. Kalau seminggu dah berapa jam kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun sekali belajar setengah jam, tapi kalau setiap hari 30 kali 7 berapa dah? 210 jam dia duduk dalam majlis ilmu. Takkan tak pandai, takkan tak boleh pandai. 210 jam setiap minggu belajar, takkan tak boleh faham. Tapi bila kita tak nak dekatkan diri kita dengan ilmu, walaupun seminit, ni seminggu ke, sebulan ke, setahun ke, kita takkan tahu apa-apa benda pun tentang ibadat. Akhirnya kita beribadat mengikut nafsu kita, ikut main hentam. Kita beribadat beribadat main hentam aja. Contohnya kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umrah, tapi masalah hati kita tak tahu nak selesaikan bagaimana. Macam mana nak taat kepada Allah dalam hati, nak taat hati kita ni, nak taat kepada Allah macam mana kita tak tahu. Kalau buat dosa nak taubat kepada Allah macam mana tak tahu. Macam mana nak membuang penyakit-penyakit hati kita tak tahu, sebab kita tak belajar. Jadi rugi, nanti rosak amalan kita. Tadi dah cakap dah, ibadat ni zahir batin kena kena seimbang ataupun kena seiring. Jangan zahir sahaja kita jaga, hatinya kita tak nak jaga. Hati kita tak kenal Tuhan, hati kita tak ikhlas dalam ibadat, hati kita tak sabar dalam ibadat, hati kita tak seronok dalam ibadat. Kita beribadat tidak hadir hati kepada Allah. Kita beribadat tidak ada takut dengan Allah. Kita beribadat tidak ada harap dengan Allah. Kata ulama, setiap amalan zahir, setiap satu amalan zahir, contohnya solat ataupun puasa, di dalam solat tadi berhajat 10 amalan batin. Setiap satu ibadat zahir kena ada 10 ibadat batin di dalam ni. Dalam solat ni amalan zahir. Dalam solat tu kena ada 10 amalan batin di dalam tu. Yang pertama kata ulama, yang ni yang saya ingatlah, yang kita ingat di antara 10 tu beriman. Makna mendirikan solat dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Kerana orang munafik
Orang munafik mereka juga mendirikan sembahyang. Orang kafir munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka solat, mereka haji, mereka puasa, mereka baca Quran. Tetapi dalam keadaan dia tidak memiliki iman, dia tak ada iman, tapi dia solat. Sebab tu di antara amalan batin, amalan hati yang ada di dalam solat adalah iman. Macam mana kita nak pastikan iman tu ada ataupun tidak? Kena belajar ilmu ni. Ilmu yang nak membicarakan tentang iman, ilmu akidah lah. Kena belajar ilmu akidah, baru tahu tentang iman. Apa yang dimaksudkan beriman, apa yang dimaksudkan tidak beriman, apa yang dikatakan kafir asli, apa yang dikafirkan kafir murtad, apa yang dikatakan kafir munafik. Dengan kita belajar akidah nanti kita tahu. Dengan kita belajar akidah nanti tahu. Kemudian tak cukup dengan iman. Kita solat tak cukup dengan iman. Kena sabar dalam ibadah. Kena sabar pula dalam ibadat. Dalam solat tu sendiri perlukan kesabaran. Makna jangan gopoh maksudnya. Jangan gopoh dalam ibadat. Kena ada sabar. Sebab contohnya kalau solat ni didirikan dengan tergopoh gapah, kebarangkalian ada benda-benda penting yang tertinggal ataupun yang tersalah. Selain daripada tu, kena ada ikhlas. Kena ada ikhlas dalam hati. Kemudian selain daripada tu, kena takut seandainya Allah tidak menerima sembahyang kita. Ini contoh sembahyang lah. Kiaskanlah yang lain-lain. Puasa ke, baca Quran ke, berwirid ke, berzikir ke, itu amalan zahir. Kemudian kena harap Allah terima. Dalam keadaan takut Allah tak terima, kena takut, kena harap supaya Allah terima. Kemudian kata ulama, kena buat ibadat tadi dalam keadaan hati kita seronok buat, bukan buat dalam keadaan bosan. Jadi bila kita belajar, bila kita dekatkan diri dengan ahli ibadat, baru tahu. Kalau kita tak belajar, kita terus solat sajalah, semata-mata solat je dah. Semata-mata solat. Allah suruh solat, kita solat. Dalam keadaan iman tak ada, na'udzubillah. Dalam keadaan orang yang solat tadi, dia pun tak tahu keimanan ataupun pegangan dalam hati dia betul ataupun salah. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Jadi bila ulama tolong ceritakan pengisian, maknanya amalan zahir ni berhajat kepada amalan batin. Kena seiring, barulah amalan zahir tadi akan bergerak membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau sekadar zahir saja, batinnya tidak ada, ibadat tadi dia akan terhenti kat situ. Dia akan terhenti kat situ. Dia tak akan mendekatkan kita dengan Allah, meskipun banyak amalan zahir. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, umrahnya, qiyamul lailnya, wakafnya, begini begitu, tapi hatinya tak ada. Takkan, kata ulama, takkan sampai kepada Allah. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Baru kita tahu, bukan senang nak masuk syurga. Bukan senang nak masuk syurga. Bukan senang nak meraih walaupun satu pahala. Bukan senang. Bukan asalkan buat dapat pahala, asalkan buat dapat pahala. Ada pula syarat-syarat yang lain yang pasti, yang kita mesti pastikan benda tu ada dalam ibadat tadi. Dan kena ada pantang larang yang mesti kita jauhkan. Barulah insya-Allah ibadat yang kita buat tadi betul diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah. Kemudian kebaikan, kebajikan tu nanti dapat dibawa balik akhirat. Kalau tidak, na'udzubillah. Benarlah kata Nabi SAW. Nabi bersabda, yang maksud dia pada waktu malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan di dalam api neraka Allah.
Kemudian Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawasanya ramai penduduk neraka itu adalah di kalangan orang yang fakir miskin. Penghuni api neraka itu paling ramai fakir miskin. Lalu sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ramai sahabat yang miskin. Ramai sahabat yang miskin. Jadi bila Nabi kata ramai penghuni neraka itu di kalangan orang fakir miskin, jadi sahabat takut, sahabat risau, sahabat takut. Lalu sahabat bertanya, adakah mereka yang dimaksudkan fakir itu adalah orang yang fakir harta ya Rasulullah? Adakah yang Nabi maksudkan orang fakir harta? Yang paling ramai menghuni neraka itu, penghuni neraka itu adalah orang yang fakir. Adakah fakir harta? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan fakir harta, tetapi fakir ilmu. Maknanya ramai penghuni neraka itu di kalangan orang yang jahil. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah para muhibbin sekalian rahimakumullah, sahabat-sahabat, teman-teman, kenalan-kenalan, jangan sia-siakan masa kita, jangan sia-siakan masa sihat kita, masa muda kita, masa aman damai ini untuk tidak mencari ilmu, belajar agama. Sekarang ni macam-macam. Lepas mengaji di masjid surau, boleh top up pula mengaji secara online pula. Ni Allah mempermudahkan lagi. Dengan secara online pun boleh belajar agama, boleh belajar sembahyang juga secara online pun. Tapi kalau maknanya Allah membuka ruang dan peluang untuk kita umat akhir zaman ni. Allah tahu, Allah Maha mengetahui sedia kala lagi kita umat akhir zaman ni hemah untuk buat ibadat tu tak ada dah. Hemah, kesungguhan nak beribadat dah tak ada. Kesungguhan nak menuntut ilmu akhirat dah tak ada. Berat kaki kita, banyak alasan kita yang kita beri. Kononnya kita ni memang tak ada masa nak ke surau, ke masjid nak belajar agama. Maka dengan kehendak Allah, Allah mewujudkan media-media ni nak mudahkan juga kita ni belajar. Tapi apabila Allah dah persiapkan semua ni, kalau kita tak sudi, kita tak nak ambil peluang, maknanya memang kita tak ada bahagi, memang kita tak ada bahagian. Na'udzubillah min dzalik. Memang kita tak ada kebahagiaan, memang kita tidak ada bahagian untuk mendapat kebahagiaan di hari kiamat besok. Tanda-tanda orang-orang yang takkan dapat kebahagiaan di hari kiamat besok, di dunia ini Allah tidak memberi taufik kepada mereka untuk menuntut ilmu dan beribadah. Jadi di dunia ni dah ada tanda-tanda golongan yang tidak mendapat kebahagiaan di hari kiamat. Di atas dunia dia tidak ada masa menuntut ilmu, dia tidak diberi taufik untuk beribadat. Kalau beribadat pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Kerana beribadat tanpa ilmu, beribadat tanpa ilmu, ibadat tersebut tidak sah dan tidak diterima oleh Allah. Jadi mari kita belajar, mari kita mengaji, mari kita mendengar. Siapa pun kita, siapa pun kita, tak peduli, daripada peringkat yang tertinggi sampailah yang paling rendah sekali darjatnya di atas dunia ni, sama ada laki-laki ataupun perempuan, taat ataupun maksiat, itu bukan alasan. Kerana kewajipan menuntut ilmu agama ini, khususnya fardu ain ini,
diperintahkan oleh Allah ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Bukan menuntut ilmu agama ni untuk orang soleh, menuntut ilmu hanya untuk orang soleha. Bukan menuntut ilmu ni untuk semua, daripada ilmu yang manfaat yang dibelajar tu nanti lama kelamaan dia akan berubah menjadi yang lebih baik. Dia akan tinggalkan maksiat dia, insya-Allah. Jadi mari kita belajar, mari kita mengaji. Jangan tangguh-tangguh dah. Masa waktu cari rezeki, carilah rezeki. Waktu bekerja, carilah kerja. Bekerjalah. Waktu jumpa kawan. Waktu mengaji jangan tinggal. Waktu mengaji jangan tinggal. Bila dia belajar, tiap malam dia ikut kuliah tauhidnya, tasawufnya, syariatnya, nanti dia akan tahu mana dia nak bawa diri dia. Dia akan tahu apa yang sepatutnya dia buat, apa yang sepatutnya dia tinggalkan. Bila dia ada ilmu, dia akan faham. Bila dia belajar, nanti Allah akan bagi petunjuk kepada dia apa yang perlu dia buat atas dunia, apa yang dia tak perlu buat atas dunia, apa yang perlu dirisaukan atas dunia, apa yang tak perlu dirisaukan, apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bila dia belajar, nanti Allah akan ajar dia. Bila dia mengaji, menuntut ilmu, Allah akan ajar dia, Allah akan bagi petunjuk, Allah akan bagi petunjuk jalan bagaimana nak selamat nanti di hari kiamat. Allah akan bimbing dia. Allah akan bimbing dia dengan ilmu tu. Asbab ilmu tu bimbingan Allah lah pada hakikatnya. Orang yang menuntut ilmu ni hakikatnya mereka sedang dibimbing oleh Allah supaya amalannya jadi baik, supaya amalannya jadi betul, supaya dia dapat memperbetulkan kesalahan dan kesilapan dalam ibadah. Jadi alangkah ruginya kalau kita ni waktu hidup sihat, aman, tentram, bukan duduk dalam peperangan ni, kita tak nak ambil peluang belajar agama. Allah dah bagi kita macam-macam. Allah dah tolong kita dengan macam-macam pertolongan. Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita suami, Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak-anak, Allah bagi kita peluang pekerjaan, Allah bagi kita jawatan. Betul? Dah kalau bukan Allah, siapa yang bagi? Kalau bukan Allah, siapa yang bagi kita? Yang hari ini kita ada pangkat, kita ada jawatan, kita ada kedudukan, kita ada pendapatan sekian. Siapa yang bagi itu kalau bukan Allah? Jadi bila lagi? Dalam keadaan kita membelakangkan akhirat, dalam keadaan kita melupakan Allah, dalam keadaan kita meninggalkan apa yang Allah suruh, belajar agama ni pun Allah tolong kita. Betul ke tidak? Cuba kita fikir, kita renung, kita tilik. Ini dalam keadaan kita tak solat, dalam keadaan kita tak solat, dalam keadaan kita tak peduli nak menuntut ilmu agama, pun Allah bagi pertolong, Allah bagi kerja, Allah bagi pangkat, Allah bagi kesenangan, Allah bagi kemewahan. Masakan waktu kita nak taat kepada Allah, Allah nak tinggalkan kita. Dalam keadaan kita buat maksiat pun Allah bagi makan, bagi minum, bagi hidup. Takkan waktu kita nak menghadap kepada Allah, Allah nak menyekat semua ni? Cuba kita renung, kita fikir selama ni kita tak peduli pun apa yang Allah suruh, kita tak peduli pun apa yang Allah larang, pun kita tetap diberi nikmat pertolongan oleh Allah. Cuba kita renung, fikir. Kalau waktu kita nak pergi kerja tu, kalau bawa kereta dalam jam, kamu mikir benda-benda macam ni. Fikir, Allah banyak tolong aku, tapi aku tak peduli pun apa yang Allah perintah. Tak sepatutnya aku macam ni. Tak sepatutnya aku macam ni. Terlalu banyak budi baik Allah pada diri aku, budi baik Allah pada isteri aku, budi baik Allah pada suami aku, budi baik Allah pada anak-anak aku, pada rumah tangga aku, pada pekerjaan aku, pada perniagaan aku. Tiba-tiba Allah perintah, aku tak peduli. Jadi tak kena ni. Tak sepatutnya aku macam ni. Takut nanti aku dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena fikir macam tu.
Berfikir itu sebahagian daripada ibadat. Kadang-kadang dengan dia berfikir sejenak itu akan ada perubahan yang sangat positif dalam hidup tu. Dengan dia berfikir sekejap, dia tak fikir lama pun, dalam sekejap dia merenung, akan timbul kesedaran, akan timbul keinsafan dalam diri dia. Tapi kalau kita tak nak berfikir, tidak mau berfikir seperti yang disuruh oleh Allah, sebaliknya akal fikiran kita hanya sibuk memikirkan bagaimana nak kaya, nak untung, nak senang, nak mewah, nak bergaya, nak orang pandang, nak orang hormat, nak orang puji. Ini masalah, kita takkan dapat nanti, takkan dapat jawapan nanti. Kerana akal fikiran kita sibuk berbimbang memikirkan perkara yang tidak sepatut dibimbangkan. Tak payah bimbang. Jangan bimbang kalau tak kaya. Jangan bimbang kalau tak kaya. Sebab kekayaan ni Allah bagi pada semua. Orang munafik kaya tak? Orang tak beriman dengan Allah kaya tak? Arif, orang tak beriman dengan Allah kaya tak, Arif? Kaya kan? Jadi tak perlu sedih kalau tak tak perlu sedih kalau tak kaya, tak perlu sedih kalau tak mewah. Kerana kekayaan, kemewahan tu Allah bagi juga kepada orang yang tidak beriman. Allah bagi juga kepada musuh-musuh dia. Musuh-musuh Allah tu, orang kafir tu, Allah bagi kaya, Allah bagi mewah. Jadi tak ada apa kelebihan pun. Yang kita sedih sepatut sedih, kita tidak diberi oleh Allah apa yang Allah beri kepada orang-orang yang soleh. Ini yang perlu kita risau, ini yang perlu kita bimbang, ini yang perlu kita sedih, ini yang perlu kita takut. Kerana tidak ada pada diri kita perkara-perkara mulia yang Allah beri kepada orang soleh. Ini yang sepatut kita risaukan. Sebab contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takwa contoh. Ketakwaan. Allah tak bagi ketakwaan ni kepada orang yang tidak beriman. Allah tak bagi yang nama ketakwaan, Allah tak bagi kepada orang yang tak beriman meskipun dia bilioner. Sebab tu tadi saya kata tak perlu kita nak risau, bimbang, sedih, takut kalau Allah tak jadikan kita bilioner. Tak perlu takut, tak perlu risau, bimbang. Sebab benda tu Allah bagi juga kepada musuh Allah. Yang kita takutnya ni, Allah bagi benda ni kepada orang soleh, Allah bagi benda-benda ni kepada orang soleh, tapi kita tak ada benda tu. Ini suatu alamat yang merisaukan kita. Allah tak bagi kita taufik solat, Allah tak bagi kita pertolongan untuk mendirikan sembahyang. Ini yang perlu kita risaukan. Ini yang perlu kita risaukan. Sebab Allah tak bagi sesuatu yang Allah beri kepada orang yang Allah nak selamatkan di hari kiamat besok. Mendirikan solat di lima waktu. Tiba-tiba kita tak mendirikan solat di lima waktu. Ini perkara yang membimbangkan kita sepatutnya. Ini yang kita kena fikirkan. Sampai bila aku tak nak solat ni? Sampai bila aku tak mengaji? Belajar agama, belajar ilmu fardu ain, tak ada pada orang kafir. Belajar fardu ain tak ada pada orang kafir. Allah bagi kepada orang-orang yang Allah kasih saja. Tiba-tiba menuntut ilmu agama ni tak ada pada kita. Kita tak terpilih, kita tak dipilih oleh Allah menjadi orang yang belajar ilmu agama, ilmu fardu ain. Ini yang sepatut dirisaukan. Jangan risau benda yang tak sepatut dirisaukan. Kita ni banyak bimbang benda yang tak sepatut dibimbangkan. Kita bimbang kaya tapi kita tak bimbang kita tak solat. Kita bimbang tak mewah tapi kita tak bimbang tak belajar agama. Kita bimbang tak naik pangkat darjat yang tinggi tapi kita tak bimbang lidah kita belum baik lagi. Kita bimbang tak ada rumah mewah, rumah cantik, tapi kita tak bimbang hati kita belum cantik lagi.
Jadi kita ni banyak bimbang benda yang tak sepatut dibimbangkan. Maka daripada sekarang kena dah usaha perbaiki pembelahan, insya-Allah. Belajar ni jabatan, ilmu ni jabatan dia. Nanti lama kelamaan Allah akan tambah kefahaman, makin tahu, makin banyak pengetahuan kita, insya-Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa daripada belajar agama. Belajarlah, niat baik-baik. Aku nak belajar kerana Allah. Aku nak belajar supaya Allah tunjukkan segala kelemahan, kesilapan dan kesalahan aku, zahir dan batin, supaya aku nampak apakah kesilapan aku zahir dan batin, supaya dapat aku perbaiki cepat-cepat sebelum datangnya kematian aku. Itu di antara niat kita belajar agama. Bila kita belajar agama, tu di antara niatnya. Yang pertama, belajar agama kerana Allah, menjunjung perintah Allah. Allah yang mewajibkan menuntut ilmu. Selain daripada tu, niat kita belajar kerana nak beramal dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Nak meninggalkan segala kemaksiatan, kesalahan yang kita dah tahu. Bila kita belajar, tahu dah benda ni tak boleh, benda tu tak boleh, benda tu tak sepatutnya. Jadi kita nak usaha tinggalkan. Itu niat belajar. Jangan kita niat duduk dalam majlis ilmu, niat kita nak dengar. Kalau nak dengar, nanti takkan ada perubahan pada diri kita. Kita hanya dapat dengar sahaja. Kita akan dengar sahaja, tapi amalannya takkan dapat beramal. Allah takkan bagi kita taufik untuk beramal, sebab kita belajar bukan untuk beramal. Kita belajar untuk nak dengar. Maka Allah bagi dengar je lah. Nak beramal tak boleh. Contoh, malam ni tajuk maksiat lidah. Contohnya, malam ni tajuknya maksiat lidah. Saya kata saya nak pergi dengar lah. Malam ni tajuk Tok Guru tu nak baca maksiat lidah. Nak pergi dengar lah. Saya pergi dengar je. Oh, macam tu maksiat lidah. Oh, begitu akibat dia. Oh, lidah ni punya pasal, cakap tak sampai seminit boleh menghapuskan pahala ibadat yang dah berpuluh tahun. Oh, tahu. Oh, faham. Maknanya kalau balik daripada masjid, kalau orang tanya, kita boleh jawab. Maksiat lidah ni begini-begini, kalau kita buat akibatnya begitu. Tapi kita tak amal, sebab niat kita bukan untuk nak baiki lidah kita. Niat kita nak dengar, maka sekadar dengar. Adapun untuk berubah, jaga lidah kita supaya jadi lidah yang lebih baik, takkan diberi oleh Allah. Sebab kita sendiri, bukan niat kita nak belajar, nak baiki lidah, bukan. Kita duduk dalam majlis ilmu nak dengar sahaja, bukan nak beramal, bukan nak baiki lidah dan nak dengar. Jadi niat ni sangat penting. Niat belajar agama ni sangat-sangat penting. Sebab tu semak balik niat kita belajar. Semak balik kenapa lepas maghrib kita pergi surau masjid, duduk dalam kuliah. Apa tujuan? Jadi tak peliklah, ramai jugalah yang duduk dalam majlis ilmu lepas maghrib di masjid, di surau, tapi tidak boleh meninggalkan penyakit hasad, dengki, mengumpat dan sebagainya. Sebab apa? Niat tadi tu. Kadang-kadang dia jadi tabiat, dah jadi kebiasaan lah. Lepas maghrib nak pergi duduk dalam majlis ilmu, jadi dia pergi tadi kerana kebiasaan dia. Dah menjadi kelaziman dia. Lepas maghrib pergi belajar, lepas maghrib duduk majlis ilmu, duduk macam itulah, dah jadi adat dia. Bukan niat dia duduk majlis ilmu nak tahu, nak amalkan yang baik, nak tinggalkan yang salah. Bukan niat dia. Jadi betulkan balik niat dia. Kita tengok masjid yang sama, Tok Guru yang sama, kitab yang sama, masa yang sama, tapi dalam ramai-ramai tadi ada seorang dua dah berubah jadi yang lebih baik, yang ramainya tak berubah. Mengajinya banyak mengumpat macam biasa, mengajinya banyak berdengki macam biasa, mengajinya banyak berdendam macam biasa. Kenapa jadi macam tu? Sedangkan masjidnya sama, kuliahnya sama, gurunya sama, kitabnya sama, masanya sama. Kenapa yang ni dia belajar semakin nampak perubahan dia?
kepada dekat dengan Allah, bersih hati dan sebagainya. Yang ni tak, macam tak pernah padahal nama dia tiap-tiap malam ada tersenarai orang belajar datang. Jadi betulkan niat kita. Betulkan niat kita belajar. Insya-Allah dengan niat yang baik nanti Allah akan bagi taufik kepada kita. Allah akan tolong kita untuk berubah kepada yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sekaliannya ibu bapa kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberi taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan yang berkah, diberi rezeki yang berkah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita yang lain turut dijemput oleh Allah, turut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hadir mengikuti majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah ilmu yang baik-baik. Kerana di dalam majlis ilmu itu ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, segala doa kita, hajat kita yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan insya-Allah. Moga kalian semua para muhibbin sekalian dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahirnya, rezeki batinnya, diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas, taufik untuk beramal. Mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita menuntut ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, dosa-dosa isteri kita, dosa suami kita, dosa anak kita, dosa kawan-kawan sahabat andai kenalan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, rezekikan kepada kita, hadiahkan kepada kita akhlak yang baik zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah minggu hadapan, insya-Allah. Dah sampai waktu makan. Ada makan ya, Dek? Ada makan, kita baca doa sekali lah. Arif masak. Arif masak, Arif? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Ya Karim. Ni saya nak perkenalkan, ni keluarga saya di Bukit Baru. Saya banyak keluarga. Ni keluarga saya di Bukit Baru. Allah salam mama. Ni keluarga saya di Bukit Baru ni. Masya-Allah, tabarakallah. Doakan semuanya. Doakan semuanya sihat afiat insya-Allah. Doakan semuanya sihat afiat insya-Allah. Ini keluarga saya di Bukit Baru. InsyaAllah. Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah sekarang pukul berapa?
10 suku pukul 11. 10.45 lah. 10.45 ada kelas nanti insya-Allah. Oh, saya ada adik angkat dekat Bukit Baru. Ni kampung apa Abang Selamat? Kampung Busayang. Kampung Busayang. Ha? Balik pulau? Bukit Pulau. Kampung Busayang ni. Orang sini penuh dengan kasih sayang orang sini. Orang dekat sini penuh dengan kasih sayang semuanya, baik-baik hati. Kampung Pinang sebatang tak ada teman. InsyaAllah, Allahu'alam. Jumpa lagi insyaAllah nanti pukul 10.45 InsyaAllah. Kawan-kawan ni kisah salam semua. Dan mereka dah jawab dah insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insyaAllah.